Madaku dari kejahatan yang menipuku dari wadaku berikan daku kelezahan dan surgamu. وخذني من حبك نحو علاك وخذني بحبك نحو علاك وبأبي رضاك وحسن المآب عرفتك يا رب قبل and give me your blessing and paradise. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, pertamanya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita bersama insya-Allah dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali sesi kuliah kitab Irsyadul Ubbad insya-Allah. Yang mana masih lagi kita dalam bab keimanan. Kepercayaan kita, keyakinan kita tentang apa yang diberitahu, tentang apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW daripada perkara-perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Nabi sedangkan kita tak pernah lihat, tak pernah rasa, dan juga dipanggil perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib yang kita tak pernah nampak, tak pernah tempuh, tak pernah jumpa kecuali setelah kita meninggal alam yang fana ini kepada alam yang bapa, iaitu ketika kita mati esok baru kita jumpa benda ni. Walaupun kita tak jumpa lagi, kita kena yakini, imani, percaya sebab dia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dalam bab taat. Bab taat kepada Nabi yang disebut Allah Taala ati Allah wa ati ar-rasul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa kita percaya dengan haud. Haud tu maksudnya qalam. Dengan haud, dengan qalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang minum daripadanya haud qalam segala orang yang mukminun dahulu daripada masuk ke syurga. Antara perkara gaib, perkara yang kita tak jumpa, tak nampak lagi, ialah kita kena yakini, kita kena percaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi kita sebuah kolam. Yang mana ulama-ulama tafsir daripada ayat Quran, mentafsirkan daripada surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Bahawa sesungguhnya kami memberi akan ikau yang Muhammad. Al-Kawthar akan telaga Kawthar. Ulama kata telaga itu nama telaga Kawthar. Apa maksud Kawthar? Kebaikan yang banyak. Katanya di akhirat kelak, di hari akhirat kelak, Nabi ada satu telaga, satu kolam. Yang minum daripada kolam Nabi ni segala orang yang mukminun, orang yang beriman. Semua orang yang beriman kepada Nabi SAW, tolak orang kafir, tolak orang yang munafik, tolak orang yang tak percaya kepada Nabi, tak beriman dengan Nabi SAW, orang ni bukan orang mukmin lah. Tolak orang yang selain daripada orang yang tak beriman kepada Nabi, semua orang yang beriman akan minum daripada kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Kita mintalah mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita daripada golongan yang dapat minum daripada air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Minum tadi dahulu daripada masuk syurga. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang mukmin, sama ada laki-laki ke perempuan ke, sebelum dia masuk syurga, dia minum air ni dulu. Dia kena minum air ni dulu. Jadi katakan air ni, minum seteguk pun jadi dah. Dia tak akan dahaga selama-lamanya. Kalau kita minum seteguk sahaja daripada kolam Nabi SAW ni, satu teguk saja, orang tu tak akan dahaga dah selama-lamanya. Jadi hanya orang yang beriman, hanya orang yang Nabi mengaku dia ni umat dia sahaja dapat minum daripada air telaga, air kolam Kawthar ni. Jadi kalau kita rasa kita umat Nabi Muhammad, insya-Allah kita boleh minum. Tapi kalau kita menentang sunnah Nabi, menentang perjuangan Nabi, menentang ajaran Nabi, mempelekehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi kita nak mengaku kita sebagai umat dia? Jadi hanya orang yang beriman dia akan minum air ini sebelum daripada masuk ke dalam syurga. Dan airnya, air kolam Nabi ni daripada air sungai syurga. Kolam Nabi ni punca asal dia daripada air sungai syurga. Sebab syurga tu banyak sungai-sungai dia. Setengah sungai syurga, air sungai syurga tu, mengalir air sungai syurga tu sebahagiannya ada daripada air yang tawar, yang tidak asin, yang tidak masin selama-lamanya. Ada daripada air sungai syurga ni, air susu. Bil labanil lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai daripada syurga tu ada sungai, yang sungai tu adalah susu. Mil laban, daripada susu yang tak berubah rasa, sedap. Ada sungai daripada sungai syurga ni, min khamril lazzati lisyaribin, daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Arak dalam syurga bukan arak macam atas dunia. Tapi Allah Ta'ala haramkan arak atas dunia. Siapa dia yang minum arak atas dunia, dia tak akan merasai arak di dalam syurga. Sebab dalam syurga ada satu sungai yang mengalir di dalamnya air arak. Yang mana air arak dalam syurga tak memabukkan. Bahkan orang yang meminum air arak dalam syurga, semakin minum semakin lazat, semakin sedap, semakin nak. Bukan mabuk. Lepas tu ada satu sungai daripada sungai syurga ni, daripada min asalin. Min asalin, daripada madu. Kita minum madu atas dunia ni sedap manis. Madu kita atas dunia ni daripada lebah je kan, daripada lebah, daripada keluluk. Adapun dalam syurga, madu tu sungai. Air sungai khas dalam syurga, salah satu daripada sungai syurga ialah sungai daripada air madu. Yang bersih, yang suci daripada lilin. Lilin apa? Macam atas dunia ni kalau kita nak ambil madu lebah tu, dia kena tapis dulu. Ada sarang dia benda tu kan, lilin ni panggil. Adapun air madu dalam syurga tak perlu tapis. Dah bersih.
Ini nak katanya air-air sungai syurga. Jadi Telaga Kausar, kolam Kausar Nabi SAW, punca dia adalah daripada air-air sungai syurga yang mana siapa minum. Kita kena percaya dan kita kena yakin ini ada di akhirat pula. Nah, kalau kita nak minum air Kausar, air telaga, air kolam Nabi SAW, kita kena beriman dengan Nabi. Kita kena amalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan bahawa kita percaya dengan syafaat segala anbiya. Dan bahawa kita percaya, kita kena yakini, kita kena imani, kita kena percaya dengan syafaat. Syafaat, apa dia maksud syafaat? Kita nak syafaat Nabi. Syafaat tu benda. Syafaat adalah pertolongan. Apa yang syafi'? Nama dia syafi'. Apa maksud syafi'? Syafaat pertolongan. Kita kena yakini, kita kena percayai, kita kena imani. Dan bahawasanya di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat. Pertolongan segala anbiya, segala nabi-nabi. Nabi-nabi dia akan menolong umat dia. Nabi Adam dia akan tolong umat dia. Nabi Nuh dia akan tolong umat dia. Syafaat. Tolong dia, tolong nak baik lah. Tolong nak suruh masuk ke dalam syurga macam mana cara nak tolong. Syafaat ni. Nabi Isa tolong umat dia. Nabi Musa tolong umat dia. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga dia akan menolong umat dia. Kita akan dapat syafaat, akan dapat pertolongan Nabi SAW di hari kelak, di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, kalau sekiranya kita mengikut ajaran Nabi SAW. Di sana ada syafaat Nabi. Sebagaimana saya sebut bawah ni kan. Semalam. Ada mizan. Ada neraca timbangan. Dan Nabi kita Muhammad SAW, dia duduk dekat hampir dengan neraca timbangan. Bila umat dia ditimbangkan amalan-amalan dia tengok. Kalau amalan baik tu ringan, amalan jahat tu buruk, amalan jahat tu berat, maksudnya kena neraka lah. Nabi ambil kain selendang dia, Nabi letak atas amalan kebaikan suruh berat. Nabi nak tolong tu lebih syafaat. Demikian juga setiap nabi-nabi dia akan tolong umat-umat dia. Kemudian maka siddiqin. Ada juga syafaat daripada golongan siddiqin. Golongan orang yang benar kepada Allah, dia tolong. Golongan siddiqin dia akan tolong umat-umat. Umat-umat yang berhajat kepada pertolongan. Dan syuhada dan segala syuhada, orang yang mati syahid. Kerana mati syahid tadi kerana nak memperjuangkan agama Allah SWT. Mati di jalan peperangan. Lawan orang kafir sebab nak menegakkan agama Allah. Dan ulama, orang alim. Habis tu kita nak sangat berkawan dengan orang alim ni. Habis tu kita nak sangat berkawan dengan orang yang berilmu ni. Ilmu agama lah maksudnya. Sebabnya kalau kita berkawan dengan orang berilmu, kita baik dengan dia, akhirat kelak, dia akan tolong kita. Dia akan bantu kita. Bantu macam-macam cara lah nak suruh kita ni diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi atas dunia kita nak sangat. Kita duduk sekali dengan para ulama. Kalau atas dunia kita dah lawan ulama, lawan orang alim, tak suka orang alim, membenci orang alim, macam mana akhirat kelak dia nak tolong kita? Betul. Atas dunia kita kena berdamping diri dengan orang alim. Kita dengar orang tu ada ilmu, tok guru, soleh, kita duduk sekali. Kawan dengan dia, buat baik dengan dia. Dan salihin, orang yang soleh, orang yang baik. Dan mukminin, bahkan orang beriman sekalipun, dia ada iman dalam diri dia, dia boleh tolong kawan dia. Dia boleh tolong keluarga dia. Dia boleh tolong sahabat handai dia. Dia boleh tolong saudara-saudara dia. Jadi setiap orang dia ada syafaat masing-masing. Dia boleh tolong di antara satu sama lain berdasarkan kepada kemampuan dia lah. Berdasarkan kepada status dia. Kalau
Kalau Nabi-Nabi status dia lebih kuat, nak tolong orang lebih banyak, lebih ramai. Kalau orang beriman, dia boleh tolong saudara terdekat je lah. Ahli keluarga dia. Jadi kalau kita orang yang paling, apa panggil, kategori yang paling bawah sekali, orang yang beriman, insya-Allah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada hari kiamat, akidah kita kukuh, insya-Allah bila kita meninggal esok, akhirat esok, mudah-mudahan kita boleh tolong, setidaknya boleh tolong mak ayah kita. Mak ayah kita atas dunia itu dia tak belajar agama, tapi dia minat dengan agama. Dia hantar kita ke madrasah, dia hantar kita ke pondok, dia hantar kita ke tempat-tempat belajar agama. Maka mudah-mudahan di hari akhirat kelak, dengan sebab kita belajar agama, kita jadi orang betul-betul beriman, kita boleh tolong mak ayah kita. Itu untungnya. Mak ayah yang hantar anak-anak dia ke tempat agama. Sebab apa akhirat kelak? Anak-anak itulah yang akan syafaat dia. Yang akan tolong dia. Dan bahawa syafaat yang besar. Syafaat pertolongan yang besar itu iaitulah syafaat yang melepaskan huru-hara pada mahsyar dan melepaskan daripada jahannam yang mengikut di belakangnya itu tertentu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak syafaat para nabi, syafaat orang yang beriman, syafaat orang soleh, syafaat orang alim, syafaat orang syahid mati syahid, syafaat orang siddiqin. Banyak syafaat. Dan banyak-banyak kategori syafaat. Syafaat yang paling besar dipanggil syafaatul uzma. Syafaatul uzma maksudnya syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling istimewa. Yang mana syafaatul uzma ni, syafaat yang paling besar ni ditentukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi-nabi lain tak boleh nak ambil syafaat ni. Tak dapat nak tolong. Kecuali Nabi kita seorang je tolong. Pertolongan ni hanya Nabi kita je boleh minta. Hanya Nabi kita je boleh tolong. Dipanggil syafaatul uzma di hari padang mahsyar. Apa itu syafaatul uzma? Iaitu syafaat pertolongan yang melepaskan huru-hara pada mahsyar. Walaupun kita orang soleh, walaupun kita orang yang beriman, walaupun kita orang yang dijamin masuk syurga, tapi di padang mahsyar esok-esok semua kita akan berdiri, semua kita akan berkumpul di satu padang yang besar sekali. Dia panggil padang mahsyar. Hasyar tu maksud dia padang perhimpunan. Daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah umat di akhir zaman. Semua manusia jin dikumpulkan di satu tempat. Sama ada orang yang soleh, orang yang kafir, orang yang mukmin, orang yang jahat, semua dikumpulkan di satu tempat. Dua barisan lain-lain lah. Kelompok lain-lain sebab dia orang beriman, dia tak akan bercampur dengan orang yang kafir. Jadi pada mahsyar tu kita duk tunggu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah Taala nak letak kita di syurga ke ataupun Allah Taala nak letak kita di neraka. Nauzubillah min zalik lah. Jadi di sana tunggu hukuman tu lama. Beratus tahun duk nunggu. Bila lah Tuhan nak hukum ni. Masa tu Tuhan tengah murka. Cuma kebanyakan daripada umat-umat manusia dan jin ni ada daripada golongan yang kafir kepada Allah SWT, yang derhaka kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Jadi di saat itu semua orang nak kepada hukuman. Hatta orang kafir sekalipun dia tak tahan daripada mahsyar. Boleh dikatakan sebahagian daripada orang kafir, orang musyrik, dia nak Allah Ta'ala hukumkan sebab tunggu lama sangat. Tapi tahu kata penantian itu satu penyeksaan. Cuba kita tunggu Allah. Walaupun sekejap kita rasa macam lama sangat. Tunggu ni
tunggu ni satu penyiksaan. Macam tu lah di padang mahsyar lama duk tunggu hok kena azab di padang mahsyar tu macam-macam cara ada Kalau dia jalan nikmat tu dah nikmat lah. Walaupun sebelum masuk syurga dah dapat nikmat lah. Daripada alam kubur sampai ke padang mahsyar. Sampai ketika itu ahli padang mahsyar minta pertolongan supaya Allah Ta'ala hukumkan mereka. Tak ada siapa nak boleh tolong. Hidup Nabi Adam tak dapat nak tolong. Sebab Nabi Adam pun malu kepada Allah SWT. Jumpa Nabi Ibrahim pun tak dapat nak tolong. Jumpa Nabi Musa pun tak dapat nak tolong. Jumpa Nabi Isa pun tak dapat nak tolong. Last kali, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja boleh tolong pada ketika itu. Inilah dipanggil syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ni lah syafaat yang melepaskan huru-hara di padang mahsyar kepada umat manusia dan jin pada ketika itu. Dan melepaskan daripada satu dipanggil syafa'atul uzma ni, syafaat yang melepaskan umat manusia dan jin daripada huru-hara padang mahsyar. Dihukumkan. Jadi Nabi bila pihak semua manusia minta, dia tunduk, dia bersujud di hadapan Allah Ta'ala, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya hukumkan umat manusia ni. Dah lama dah tunggu di padang mahsyar ni. Masa tu Allah Ta'ala pun terima yang Muslim, yang baik masuk ke dalam syurga. Yang kafir masuk ke dalam neraka. Satu. Itu dipanggil syafa'atul uzma. Yang kedua dia kata dan melepaskan daripada jahannam. Daripada neraka jahannam. Yang mengikut di belakangnya itu di belakang manusia. Dikatakan pada ketika manusia ni duduk di padang mahsyar, neraka tu meraung-raung dah. Nak ditekan umat-umat manusia yang kafir ni. Neraka tu meraung nak ambil. Nak pergi telang orang kafir. Masa tu neraka dah nak tekan orang kafir. Masa tu lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat dia dia melepaskan orang-orang Islam, orang yang beriman, orang yang baik daripada neraka jahannam yang nak menerkam umat manusia di padang mahsyar pada ketika itu. Dikatakan kalau sekiranya tak ada syafaat daripada Nabi SAW, kemungkinan besar neraka akan menelan semua umat manusia pada ketika itu. Yang mana syafa'atul uzma ni tertentu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi kita ni lah. Dengan sebab Nabi kita ni adalah menjadi rahmat kepada sekalian alam. Di sini betul lah firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutuskan engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kita nampak rahmat kepada kita, dia umat Nabi Muhammad tak. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rahmat kepada seluruh alam. Bukan umat manusia, bukan umat jin je. Bukan umat dia saja tak, sampai ke umat daripada zaman Nabi Adam sampai ke umat di akhir zaman, semua itu dapat syafa'atul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya nikmat Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahannya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kebanggaan yang besar. Kelebihan yang istimewa kita digunakan jadi sebagai umat Nabi Muhammad. Itu dibagi syafa'atul uzma. Tertentu hanya kepada Nabi kita. Dan bahawa kita beriman dengan dikeluarkan orang yang masuk akan neraka daripada ahli tauhid hingga tiada dikekalkannya padanya neraka orang yang ada di dalam hatinya orang satu misqal zarrah, satu berat zarrah daripada iman. Dia kata dan bahawa kita kena beriman, kita kena yakini, kita kena percayai dengan bahawa dikeluarkan orang yang masuk akan neraka daripada ahli tauhid.
Dia ni ahli tauhid. Apa maksud ahli tauhid? Maksudnya dia ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Akidah dia tetap akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan orang kafir, bukan orang syirik. Tidak ada syirik pun dalam diri dia. Dia tetap beriman. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi kenapa dia masuk dalam neraka? Sebab itu dia kata, orang yang beriman, dia ada dua kategori. Yang pertama, orang yang beriman, dia akan masuk ke dalam syurga terus. Sebab apa? Bila ditimbang amal kebaikan dia lebih banyak daripada amal kejahatan. Maksud, bila ditimbang, di mizan, di neraca, dia ni orang yang amal kebaikan dia lebih banyak daripada amal kejahatan. Maka dia boleh masuk ke dalam syurga. Ada satu golongan orang yang beriman. Tetapi amal kejahatan dia lebih berat daripada amal kebaikan. Bila ditimbang, amalan kejahatan dia lebih banyak daripada dosa dia maksudnya. Dosa dia lebih banyak daripada pahala taat dia. Maka orang ni dicampurkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka orang Islam tu ada dua kategori. Ada yang terus masuk ke dalam syurga. Ada yang sebelum masuk syurga dia kena bakar dulu dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Sebab itu kita atas dunia ni sebelum kita mati, sebelum bolehnya kita kena bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita beriman, walaupun kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, tapi kita ada buat dosa. Dosa ni banyak. Sama ada dosa anggota zahir ataupun dosa anggota batin hati kita. Ada hasad dengki, ada riak, ada takabur, ada sum'ah. Tu. Macam-macam hati kita. Tu dipanggil dosa juga. Dosa perbuatan yang zahir dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan kaki kita. Telinga dengan mengumpat sama. Hidung duduk mengumpat korang. Mata dia tengok benda, hak tak molek. Tu semua dosa. Dosa-dosa ni dah yang akan ditimbang di hari kiamat kelak kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa tu banyak bertimbung-timbung, melebihi amalan pahala yang kita buat, semayang kita buat, tak boleh nak cover dosa banyak sangat ni, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Na'udzubillah. Jadi katanya kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Kalau boleh kita nak masuk syurga terus. Kalau boleh nak masuk syurga tanpa hisap. Tu. Direct masuk syurga. Tu kita nak kalau boleh. Jadi kita kena berusaha lah. Yang pertama, kita perbanyakkan amal ibadah kita, pahala, sedekah kita, benda. Yang kedua, kita jauhkan dosa-dosa, jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, jauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya, walaupun dia ahli tauhid, dia beriman kepada Allah Taala, dia akan masuk neraka dulu. Jadi orang yang masuk neraka daripada kalangan orang yang ada ahli tauhid, dia orang yang beriman, orang ni akan dikeluarkan daripada neraka akhirnya. Maksudnya lepas bakar-bakar kesalahan dia dalam neraka, habis dah. Lama dah duduk dalam neraka sebab bakar dosa-dosa dia dulu. Orang ni akan dikeluarkan daripada neraka juga akhirnya. Hingga tiada dikekalkan padanya neraka orang yang ada di dalam hatinya itu satu misqal zarrah, satu berat habuk daripada iman. Sehinggalah dalam neraka tu esok-esok pada awal-awalnya neraka ni penuh lah. Orang kafir lagi, orang musyrik lagi, orang ahli kitab lagi. Dia ahli kitab lagi tak percaya kepada Nabi. Orang munafik lagi. Lepas tu pula ada juga satu golongan orang Islam, tapi orang Islam yang buat dosa. Dia panggil ahli maksiat. Orang ni semua duduk dalam neraka akan kekal selama-lamanya kecuali satu golongan saja akan keluar daripada neraka. Dia tak akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Iaitulah orang yang beriman tapi melakukan dosa. Setelah dosa dia habis, dibakar dengan api neraka, dengan sebab dosa-dosa yang dia buat, dia akan dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Akhirnya dia masuk syurga juga. Sebab apa? Sebab dia masih ada iman. Tapi ingat, kalau iman tak ada, out. Dia akan duduk dalam neraka
selama-lamanya, na'udzubillah. Jadi mujurlah juga. Tapi kalau kita kalau boleh tak nak duduk dalam neraka. Dan nak katanya mujurlah juga orang yang ada iman dalam hatinya, walaupun iman dia kecil je. Sebesar zarah dia kata. Satu misqal zarah, satu berat abu. Dia katanya ada juga iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Kan ada orang Islam mengaku Islam, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, tapi sembahyang tak. Buat dosa banyak. Tu nak tahu orang yang paling banyak buat dosa dia lah. Kaki maksiat orang panggil. Semua dia bantai belaka. Minum arak, berzina, berjudi, semua benda-benda maksiat dia buat belaka. Segala perintah Allah Ta'ala dia tinggal belaka. Sembahyang dok, puasa dok, keluar zakat dok, pergi haji sama telah lah. Tak tutup aurat. Tapi dia ada iman dalam diri dia. Dia masih percaya kepada Allah. Dia masih percaya kepada Rasul. Orang ni akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi akan dikeluarkan daripada neraka setelah habis. Habis dosa-dosa dia dibakar hangus di dalam neraka. Kalau boleh kita tak nak lah. Tapi nak khabar dia, nak khabarnya mujur dia ada iman juga, dia akan dikeluarkan daripada neraka Allah SWT dengan sebab adanya iman. Maksudnya dalam neraka ada satu golongan iaitu orang Islam. Mereka ni tak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada pun orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka ni duduk dalam neraka selama-lamanya sampai ke bila-bila lah. Dan bahawasanya ahli kufri dan asyirki, ahli syirik, dan orang yang salah i'tiqadnya orang kepada Allah dan kepada Rasulnya itu, kekallah mereka itu di dalam api neraka selama-lamanya. Ada orang Islam tapi dia banyak buat dosa, dia akan keluar juga last sekali daripada neraka. Ada pun golongan ni, golongan orang yang kafir. Golongan orang yang syirik. Orang syirik orang menyekutukan Allah lah. Sembah patung, sembah salib. Hanya orang syirik. Dan orang yang salah i'tiqadnya kepada Allah Ta'ala. Macam mana salah i'tiqad? Dia kata Allah Ta'ala tu berdiri, berjisim, bertubuh badan macam kita juga. Itu penting kita belajar ilmu tauhid ni. Supaya kita tak termasuk dalam golongan orang yang salah i'tiqad dia. Dia kata Tuhan tu bertubuh macam kita, berjisim macam kita, serupa macam kita. Dia panggil golongan mutasyabihah, golongan mujassimah. Dia salah i'tikad kepada Allah dan kepada Rasul dia, salah i'tikad dengan Rasul. Itu mereka ni akan kekal mereka itu di dalam neraka selama-lamanya. Macam golongan-golongan yang terpesong dengan ajaran sesat kita panggil. Ajaran sesatnya macam Syiahnya, dengan fahaman Wahabiyahnya, dengan fahaman Mujassimahnya, Bahaiyahnya, ideologi-ideologi menyebabkan akidah dia terpesong. Maka golongan-golongan ni juga akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Duduklah dia dalam sana. Tak akan keluar dah daripada neraka. Dan tiada diringankan daripada mereka itu yang tersebut seksanya neraka. Tak akan diringan. Duduklah dalam tu neraka selama. Kena bakar lah sampai bila-bila pun. Dan tiadalah mereka itu ditilikkan, yakni ditilik oleh Allah Ta'ala dengan rahmat dia. Duduklah dalam neraka. Duduk dalam kemarahan, kemurkaan Allah Ta'ala selama-lama, tak ada kesudahan. Itulah. Kita bimbang sangat. Akidah kita tergelincir. Kita bimbang sangat. Iman kita terpesong. Iman kita tercabut, akidah kita terborai. Itulah. Kita perlu belajar ilmu tauhid, kita kena belajar ilmu usuluddin, kita kena belajar ilmu akidah ni. Sebab apa? Supaya kita tak termasuk dalam golongan mereka yang duduk dalam neraka tak akan keluar dah selama-lamanya. Kita bimbang ni. Atas dunia tak apa lagi. Tapi akhirat esok adalah hari yang mana kita akan duduk selama-lamanya, sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Na'udzubillah. Ini. Jadi orang yang duduk dalam neraka ni lah orang yang akidah dia terpesong. Akidah dia salah. Termasuklah golongan kafir dan golongan musyrik tadi. Dan golongan orang yang salah akidah dia, ajaran sesat dia. Jadi ini semua adalah i'tikad pegangan kita supaya kita tak termasuk, supaya kita tak terjerumus dalam golongan-golongan tersebut.
dan bahawasanya segala mukmin dikekalkan mereka itu di dalam syurga selama-lamanya. Okay. Sekarang kita ada syurga neraka kan. Di antara syurga dan neraka ni pada satu ketika setelah ahli tauhid, orang yang beriman, dia ada dosa, tapi dia beriman kepada Allah. Jadi dia dibakar dulu ke dalam neraka, selepas tu selepas habis dosa-dosa dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi setelah habis orang-orang ahli tauhid, walaupun ada iman sebesar zarah, seberat zarah, sebesar bagi habuk, ada iman dalam diri dia, walaupun sebesar habuk, dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga kan. Bila dah habis belakang orang beriman masuk syurga belaka, setelah dibakar dengan api neraka, hak buat maksiat, di antara syurga dan neraka Allah Ta'ala suruh malaikat sembelih al-maut, sembelih kematian. Apa maksud kematian? Dirupakan rupa kematian ni seperti rupa kibas kambing, diri, macam biri-biri. Esok Allah Ta'ala rupakan al-maut, kematian itu seperti rupa biri-biri di antara syurga dan neraka. Jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat suruh sembelih al-maut ni, suruh sembelih biri-biri kematian ni, kibas kematian ni. Bila malaikat sembelih, selepas tu semua tak akan mati lah. Sama ada orang yang duduk dalam neraka ataupun orang yang duduk dalam syurga, mereka ni tak akan mati dah. Mereka ni akan hidup selama-lamanya. Ni ada panggil orang kafir hidup dalam neraka selama-lamanya. Orang yang beriman akan hidup di dalam syurga selama-lamanya. Tak akan mati dah. Tak akan mati dah, sama ada daripada golongan ahli neraka ataupun ahli syurga. Ini akan berlaku di hari kiamat esok, hari akhirat esok. Jadi kita masih lagi mati masih lagi merasai mati atas dunia ni sebab kematian tu masih ada, masih wujud. Bila Allah Ta'ala sembelihlah kematian nanti, tak akan ada dah orang mati pada kita. Iaitu bila semua ahli syurga masuk syurga belaka, bila semua ahli neraka duduk dalam neraka belaka, tetaplah mereka duduk di sana, tak akan mati dah sampai ke bila-bila. Jadi sekarang tu dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi pada hari esok, hari Khamis, insyaAllah, tak ada apa halang berkenaan dengan iman kita, akidah kita, kepercayaan kita. Tak dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.